Assalamualaikum and a very good morning to all my Form 1 students. So for today's lesson, we are going to continue with the second part of chapter 7, 7.2, linear inequalities in one variable. Okay, for this subtopic, we are going to focus on three main subtopic. The first one is how do you form a linear inequalities based on the daily life situation and vice versa. Second one, how do you solve problems involving linear inequalities? And the last one, how do you solve simultaneous linear inequalities? Okay, so before this, in chapter 6 previously, you already learned how to solve a simultaneous linear equation. But for this chapter 7, we are going to learn how to solve the simultaneous linear inequalities. Ada perbezaan sikit dekat situ. But before that, kita tengok dulu apa yang kita boleh buat daripada dua subtopik yang sebelumnya. So how do you form a linear inequalities based on the daily life situations and vice versa? Okay, dalam subtopik yang kecil ni, kita nak tengok macam mana kamu nak recognize beberapa perkataan, beberapa words yang boleh kamu express ke dalam mathematical symbol. Yang paling pentingnya adalah yang dekat sini ya, yang dekat smart tips dekat tepi tu dia tulis apa? Beberapa ayat ataupun perkataan yang mewakili simbol-simbol tertentu. Sebagai contoh, at least ni untuk yang at least, not less than, minimum adalah mewakili simbol more than or equal to. Okay. Dan at most, not more than, maximum dia mewakili simbol less than or equal. So kamu kena tahulah ataupun kena pandai identify ataupun kenal pasti perkataan-perkataan yang mewakili simbol-simbol tertentu. Contoh, soalan suruh construct a linear inequality based on each of the following situation. Okay, dia kata kat situ, the price X, RMX of a double story terrace house is 450,000 and above. Maksudnya dekat sini 450,000 dan ke atas. So 450,000 tu termasuk. So kamu boleh tulis dia sebagai X is more than or equals to 450,000 macam tu. Okay. B pula. The passing mark of a mathematics test is 50. Haja obtained Y marks and she failed the test. Passing mark kat sini adalah 50 dan ke atas. Markah lulus 50 dan ke atas. Tetapi Haja dapat Y marks dan dia gagal. Gagal maksudnya dia tak dapat 50. Okay, so maksudnya dekat sini Y dia less than 50. Tak ada equal maksudnya 50 tak termasuk. So mungkin dia dapat 49.5 ke, 48 ke, we don't know. Yang penting dia gagal dapat test. Dan cikgu tak nak benda yang sama berlaku kepada Haja ni kepada kamu. Cikgu tak nak kamu fail matematik. Okay? Tiba. Okay, C. The total number of participants K of 5 debating teams. If each team cannot have more than 6 people for the competition. Cannot have more than 6. Maksudnya yang paling banyak kurang lah daripada 6 tu. Maksudnya dekat sini dia mesti kurang daripada cannot have more than 6. More than 6. Tak boleh ada lebih daripada 6. Okay, so maksudnya 6 tu masih boleh diterima lah. Jangan lebih daripada 6 je. So kat sini 6 yang paling banyak. Macam tu. Okay, dan total number of participant of 5K. K lah. 5 kat situ sebab 5 debating teams. Tak payah 5 pun tak apa, rasanya satu team kot. If each team. Okay, so K less than or equals to 6. Macam tu lah. Okay, macam mana kalau kamu ada satu inequality, ketaksamaan, kamu nak express dalam bentuk words.
write a situation based on each of the linear inequalities given. So for the first one, N tu adalah apa? Number of passenger in a taxi. So kamu boleh tulis dia sebagai, okay, the maximum number of passengers N in a taxi is 4. Okay, sebab dia kata kat situ simbol dia adalah less than or equal. Tengok balik smart tips tu. Maximum refer kepada less than or equal. Okay. Tak perlu copy dia punya table. Senang sikit kamu nak faham kan. Okay, nombor 2. A is the area of an apartment in meter square. So, kita boleh tulis dia sebagai, okay, the area of an apartment A is more than 1000 meter square. Alright? Tengok C pula. 4Y is more than or equals to 60. Where Y is the expenditure in RM of a customer who patronize the restaurant. Okay. So, kalau 4Y sama dengan 60, kita tahu yang kalau 4Y dia 60, so kita bahagilah dengan 4, kita akan dapat Y dia sama juga dengan 15 kan. Okay. So, kita boleh tulis dia sebagai, okay, the expenditure Y of a customer who patronizes the restaurant is at least RM15. Macam tu je. Okay. So, now kita pergi kepada how do you solve problems involving linear inequalities. Benda macam ni ataupun subtopik ini adalah kamu kena pakai knowledge dalam linear equation. Sebab benda yang sama je method untuk selesaikan linear equation dalam linear inequalities ni, cuma ada sedikit perbezaan yang di mana kamu kena apply balik rules yang ada dalam linear inequalities. Apa akan jadi kepada simbol tersebut kalau sesuatu nombor tu didarab ke, dibahagi ke, ditambah ke atau ditolak. Okay, tengok balik 7.1. Alright. Let's solve the first one. Dia kata kat situ X tambah 3 more than equals to 10. So, mengikut kita punya linear equation, kita kena tolak 3. So, kita nak X, kita nak solve dia. So, X sama juga dengan 7. Very simple, straightforward. Tengok B. Kamu ada negative 2X less than 18. Mengikut law, kalau kamu bahagi atau kamu darab negative number kepada equation tersebut, apa akan jadi kepada simbol? Simbol dia akan reverse. So, bila kamu bahagi 2, bila kamu bahagi negative 2, of course kamu akan dapat X ini. Ni kamu akan dapat negative 9. Dan hati-hati, yang ini akan bertukar simbol. Macam tu. Tengok balik rules Okay. Tengok C. Okay, negative 7 more than X over 3. So, kamu nak hilangkan 3 kat bawah tu, maknanya kamu kena darab 3, darab 3. So, kamu akan dapat negative 21. Sini akan dapat X, sini akan dapat macam ni. Dan kalau macam ni, kalau kita nak tulis dalam bentuk format yang betul, dia akan jadi, ini adalah bersamaan juga dengan X is less than negative 21. Yang ni kita apply. Kalau A more than B, dia adalah bersamaan juga dengan B less than A. Kalau A less than B, ini bersamaan juga dengan B more than A. So, kalau untuk ini, negative 21 more than X adalah bersamaan juga dengan X less than negative 21. Okay? Harap kamu jelas. D. 16 tolak 5x less than or equals to negative 4. Mula-mula hilangkan 16 dulu. 16 ni positif. Tolak 16. Kamu akan dapat negative 5x less than or equals to negative 20. Kemudian kamu nak hilangkan 5 tu, bahagi negative 5. Bahagi negative 5. Sini kamu akan dapat X. Sini kamu akan dapat 4. Hati-hati bila kamu bahagi negative number, kamu kena tukar
simbol kat situ. Reverse the inequalities. Boleh? Okey. Nombor 2 pula. Macam mana kita nak bina persamaan daripada word problem dan kita nak solve. Alright. Fatimah is working part-time as a canned drink seller, jual air tin. Dia dibayar 10 sen untuk setiap air tin yang dijual tu. Dia nak mendapat ataupun dia nak dapatkan sale tu sekurang-kurangnya cikgu I fokus kat situ, at least RM20 per hour. Calculate the number of canned drinks that she needs to sell in an hour in order to achieve her target. Okay, so kita let lah. Okay, kita let can drink tu sebagai X. Okay, so 1 can is equals to RM 10 sen. Okay, ataupun kita boleh tulis 10 sen. Bila kita nak tulis 10 sen, ini pun kita kena tukar tadi sen juga. Bila kita nak pakai RM, ini pun kita kena tukar jadi RM juga. Terpulang kepada kamu. Okay, so 10, cikgu pakai sen 10x, dia nak earn sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya apa simbol dia? Sekurang-kurangnya adalah more than or equals to kalau RM RM1 sama dengan 100 sen. So kalau RM 20 bersamaan juga dengan 2000 sen. 2000 sen. Okay, so bahagi dengan 10, bahagi dengan 10. So tak ada masalah kat sini sebab dia bahagi positive number. So kamu akan dapat sini X is more than or equals to 200. So dia kena jual sekurang-kurangnya 200. Maknanya tulis. Okay, Fatimah needs to sell at least 200. 200 pun dah okey lah. Maknanya bila dia jual 200 air tin tu, dia dapat achieve dia punya target tu RM20 sejam. Okay? Boleh Jelas Okay, Sadia has RM120 dalam saving account dan dia save RM40 sebulan. RM40 per month. Okay. What is the minimum number of months that Saadia has to save her money so that her saving can exceed 500? 500 ni boleh capai 500. Exceed mencapai 500. So kalau untuk mencapai ni kita pakai inequality less than or equal. Kau tak silap cikgu. Capai. I think so. Okay. Dia dah ada 120. 120 kat sini. Okay, tambah dengan let's say kita nak let dia punya month sebagai Y. So dia tambah dengan RM40 sebulan. Kalau RM40 sebulan, kalau berapa bulan dia tak dapat 40Y kat sini. And then kita buatlah exceed 500. Okay, so kita pakailah apa-apa cara pun. Tolak 120. Tolak 120. Kamu akan dapat sini 40Y less than or equals to berapa 380. Lepas tu kita bahagikan dengan 40. So bila kita bahagi 40, kita akan dapat. So dia akan dapat 9.5. Okay, Y is less than or equals to 9.5. 9.5 kita bundakan akan dapat 10. So kita boleh tulis dia sebagai 9.5 dia disuruh give your answer to the nearest whole number. So Y dia memerlukan sekurang-kurangnya ni 10. So
kita tulislah alright. Sekarang ni macam mana kita nak solve simultaneous linear inequality. So kat sini kita memerlukan kamu punya knowledge macam mana kamu nak baca number line. Okay. So mari kita tengok contoh. Dia ada x tambah 2 more than 4 dan dia ada 4x tambah more than 20. Bila kita selesaikan, kita dapat x is more than 2 and this is x is more than 5. Okay. So sekarang kita lukis dia punya number line. Okay, bila dia kata x, dia ada 2 kat sini. 2. So bila dia kata x is more than 2, maknanya kamu ke kanan macam tu. Okay, and then dia ada 5 kat sini. Then dia kata x is more than 5. Dekat mana yang benda tu bertemu? Dekat mana dia bertemu? Dia bertemu dekat sini. Kat sini baru dia bertemu, betul tak? So kita boleh conclude dia sebagai jawapan dia adalah x is more than 5. Boleh? Macam tu Okay, tak faham lagi. Tengok soalan lain pula. Kamu ada, tengok B pula. Kamu ada x tolak 3 less than or equals to minus 6 and you have 3x minus 4 is less than or equals to 5. First of all, kamu selesaikan ini, kamu akan dapat this one tambah 3, this one tambah 3. Kamu akan dapat x is less than or equals to negative 3. Yang ini kamu selesaikan, kamu akan dapat plus 4 sini, plus 4 sini. Selesaikan, kamu akan dapat 3x less than equals to 9. Lepas tu x is less than or equals to 3. So, bila kamu buat number line, okay, negative 3. Contoh kat sini negative 3. Dia ada equal. So, bila ada equal, you kena buat bulat penuh. Bila less than or equal less than, dia ke kiri. Macam tu. And then, 3 kat depan. Sebab 3 lagi besar hati-hati. Lepas tu, dia kata less than masuk ke kiri juga. Macam tu. Okay, and then you ke sana. Dekat mana yang dia bertemu? Dua line tu, dia bertemu dekat sini. So, apakah jawapan dia, kelas? Jawapan dia adalah x is less than or equals to negative 3. Macam tu je. Boleh? Tengok C pula. Okay, selesaikan semua, kamu akan dapat kat sini 2x C tambah 3 sama dengan kosong. Kamu akan dapat x is more than or equals to 1.5. And then 9x minus 2 less than 16. Kamu akan dapat 9x less than 18. Lepas tu x less than or equals to 2. So, bila kamu buat number line, okay, 1.5 dekat sini. 1.5. Lepas tu 2 dekat sini. Okay. 1.5 lebih x is more than. So, titik bulat tak ada full circle. Dia just bulat saja, tak ada shade. You ke depan. Macam tu. Tetapi yang ni x is less than. Bulat ada bulat. Then you less than ke situ. So dekat mana dia bertemu? So kita shadekan. Dia bertemu dekat sini. Nampak tu? Dia bertemu dekat sini. Okay. So apakah region yang cikgu shade dekat sini? Region dia adalah di antara 1.5 dengan 2. So, macam mana kita nak tulis jawapan? Kita boleh tulis x. Yang ini kan kurang. Kurang kan ke sini kan? So, dia adalah kurang. Ada titik penuh. Ada bulat tu penuh. So, kita kena buat equal macam ni. Macam tu. Okay? Kalau macam ni. Ni ke sini. So, dia lebih. Kalau lebih, kamu tak boleh buat macam ni. Ini kurang. Kamu kena buat lebih. Lebih macam mana? Lebih macam ini. Ada equal tak? Tak ada equal. Kenapa? Sebab dia hanya bulat. Dia tak ada shade. Okay, so kali ni kamu tulis 1 point. Silap. Ni negatif.
ini negatif. So, negatif 1.5. So, inilah jawapan kamu. Boleh? Satu lagi contoh. Alright, tengok D pula. So, D kamu ada 5x tolak 3 less than 2. Dan kamu ada 4x tambah 6 more than x tambah 3. Bila kamu selesaikan kat sini, kamu akan dapat 5x less than equals to 5. X less than 1. Yang ini kamu selesaikan, kamu akan dapat bawa x pergi sini, 4x tolak x sama more than or equals to negatif 6 tambah 3. 3x more than equals to negatif 3. X more than or equals to negatif 1. Bila kamu buat number line, okay, ada 1 kat sini, ada negatif 1 kat sini, betul? Okay, untuk first one, dia kata x less than 1. So, bulat yang besar tak ada lorek ke kiri sebab less than. Lepas tu kat sini, x is more than or equal. More than ke kanan. So, kena lorek sebab dia ada equal. Dan kamu kena ke kanan sebab dia more than. Macam tu. Okay. So, dekat mana dia bertemu? Dia bertemu dekat tengah-tengah kat sini. Dua line tu bertemu dekat tengah-tengah. Okay. So, macam mana kamu nak tulis jawapan dia? Kamu tulislah x dulu. Okay. Kalau untuk yang sini, dia menuju ke kiri kan. So, dia less than. Ada equal tak? Tak ada sebab bulat besar tak ada shade. Kamu tulis satu sini. Kalau untuk sini dia more than. So, kamu buat more than. Ada equal tak? Ada sebab dia shade macam tu. Nampak? So, sini kamu buat negatif 1. Okay. So, itu sahaja untuk chapter 7. Okay. Sedikit summary. So, kamu kena tahu ini yang beberapa dia punya rules yang penting dalam linear inequality. Okay. So, itu sahaja untuk 7.2. Kita akan jumpa lagi di video yang lain. Thank you, class. Bye-bye.